Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara dan saudari pengurusi majlis yang berusaha, Encik Luqman Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Makro Kementerian Ekonomi, yang berhormat Datuk Salah bin Saleh, Pegawai Kewangan Negeri Melaka, pegawai-pegawai, saudara-saudari, wakil-wakil daripada industri yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan mengambil peluang ini supaya pihak saya di Kementerian Ekonomi boleh juga mengambil pandangan daripada pemegang-pemegang taruh dalam sektor ekonomi di Melaka. Sesi pertama tadi kita manfaatkan dengan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan negeri dan pimpinan agensi persekutuan dan negeri di negeri Melaka. Kemudian sesi kedua ini dibuka kepada wakil-wakil sama ada pemain industri ataupun penggiat masyarakat dan lain-lain, supaya dalam usaha kita menyediakan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini akan menutup seberapa banyak jurang di antara apa yang dirancang oleh kerajaan dengan pandangan daripada pemegang-pemegang taruh dan pemain-pemain industri dan mereka yang menggerakkan ekonomi di negeri masing-masing. Saya tak pasti sama ada yang hadir ini arif tentang bagaimana perancangan ekonomi makro diuruskan di negara kita. Dia bermula setiap 5 tahun akan ada rancangan Malaysia 5 tahun. Kita sekarang dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk tahun 2021 sehingga tahun 2025. Apabila kerajaan memuktamadkan sesuatu rancangan Malaysia, akan ada sasaran-sasaran utama. Itu termasuklah contohnya berapa pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Termasuk juga sasaran pendapatan purata. Termasuk juga sasaran contohnya berapa peratusan gaji kepada gaji seperti yang Puan Laila sebut tadi, compensation to employee. Dan selepas sasaran-sasaran ini ditetapkan, maka kerajaan akan melihat pula berapa keupayaan kewangan yang ada dan berapa banyak yang akan diperuntukkan untuk 5 tahun itu. Sebab itu untuk rancangan Malaysia ke-12, perbelanjaan kita yang diperuntukkan adalah 400 bilion untuk projek-projek pembangunan yang akan diperuntukkan setahun demi setahun. Jadi sekarang kita tahun 2023, setengah jalan. Sebab itu kita sedang melalui kajian separuh penggal untuk kita melihat, pertama contohnya, apakah perlu ada semakan kepada sasaran-sasaran itu. Kedua, kita kena lihat pula dengan kedudukan sekarang, adakah kita masih lagi berkemampuan contohnya untuk berbelanja seperti yang dirancang sebelum ini ataupun boleh berbelanja lebih. Jadi ini adalah fungsi sesi seperti ini supaya selain daripada pihak kerajaan memberi sedikit gambaran, tapi yang lebih penting ialah supaya kami dapat mendengar terus daripada pemegang taruh stakeholder seperti saudara-saudari, supaya itu diambil kira dalam perancangan dan aturan di peringkat tertinggi kan. Pada masa yang sama juga kita berharap supaya sesi seperti ini memberi ruang juga untuk menutup jurang kefahaman di antara apa yang dirancang oleh kerajaan dan kekangan yang ada serta keperluan-keperluan dan juga keutamaan yang perlu diberi perhatian seperti kehendak pemegang-pemegang taruh
Kerana semua ini perlu dibuat dalam keadaan kekangan. After all, the whole basis of managing an economy or a business is about making the most optimal decision with all the constraints. Jadi constraint kita jelas di negara ini. Pertamanya ialah tentang saya sebut juga tadi dalam sesi yang pertama tadi, perkara yang betul-betul diberi perhatian sekarang ialah macam mana kita nak mengukuhkan kedudukan kewangan negara dalam keadaan keberhutangan yang tinggi. Kita boleh argue lah kenapa boleh sampai ke sini dan sebagainya. The fact is the fact bahawa kadar keberhutangan negara kita memang paling tinggi dalam sejarah sekarang. Dan oleh sebab itu, maka kemampuan kita berbelanja bukan sahaja dari segi meminjam setiap tahun itu semakin berkurangan, malah pendapatan daripada hasil kerajaan persekutuan setiap tahun itu jika tidak dikawal, maka banyak itu pada kadar yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya sekarang ini digunakan untuk membayar faedah. Jadi sebab itu saya ingat satu perkara yang kita committed dan tidak akan tukar ialah komitmen kita untuk mengurangkan kadar keberhutangan itu. Sebab itu setiap tahun kita kena memastikan di peringkat kerajaan persekutuan defisit diturunkan sehingga mencapai sasaran 3.5%. Defisit ni maksudnya setiap tahun dia sama sebenarnya menguruskan ekonomi negara dengan menguruskan belanja bulanan kita, dia sama. Setiap tahun kerajaan ada pendapatan. Mengikut peraturan negara, kita tidak boleh berbelanja untuk belanja mengurus ini lebih daripada jumlah pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan kita 300 juta, maka 300 bilion, maka 300 bilion itulah yang kita boleh berbelanja untuk mengurus bayar gaji, bayar hutang, baiki jalan dan sebagainya, kan. Kalau lebih daripada itu, kita kena berhutang. Dan peraturan itu memang telah dibuat supaya kita tidak berbelanja lebih daripada pendapatan kita, kan. Sebarang hutang yang diambil itu juga perlu mematuhi peraturan-peraturan. Contohnya jumlah hutang terkumpul, kita ada debt ceiling kita, dia tidak boleh melebihi. Sepatutnya sebelum ini 55%, tapi sekarang telah dinaikkan ke 65%, kan. Jadi walaupun kita boleh berhutang, dia ada juga ceiling-ceiling lain. Dan jumlah hutang yang diambil setiap tahun itulah yang disebut sebagai defisit. Dan defisit kita, untuk kita mengawal masalah keberhutangan ini, perlu kita turunkan kepada 3.5% daripada jumlah keluaran dalam negara kasar menjelang tahun 2025. Jadi maka bagaimana kita berbelanja tahun 24-25 ini cukup penting supaya sasaran defisit itu kekal turun. Untuk tahun 2023 contohnya, kerajaan telah mensasarkan kepada 5% defisit. Dan dia semakin turun supaya 2025 kita turun kepada 3.5%. Angka 3.5% itu penting kerana kalau perbelanjaan dan defisit itu dapat diturunkan sedemikian rupa, bermula tahun 2026 baru kita boleh mula lihat pengurangan hutang. Kalau tidak, maksudnya trajectory ini akan berterusan naik. You will never reach an inflection point when you can begin to rein in the debts, kan? Jadi itu landasan dia, kerana segala yang lain itu perlu dirancang dengan jumlah yang ada. So sebab itu bila kita merancang perbelanjaan dan projek dan peruntukan untuk 2 tahun akan datang, it is about getting the best value of every RM1 channel and invested in the best multiplying sector yang ada.
supaya kita dapat multiplying effect yang paling besar kan. Sebahagian lagi tujuan kita mengadakan sesi libat urus ini supaya kita dapat nyatakan secara terus kepada masyarakat, kepada pemegang taruh ekonomi beberapa strategi yang utama kerajaan supaya perkara itu dapat disambut dan diselaraskan oleh terutamanya industri dan juga syarikat-syarikat dan juga orang ramai. Pertama, tujuan objektif kita ialah Malaysia mesti ada sektor yang kita menjadi peneraju di rantau ini. Dulu kita peneraju contohnya dalam kelapa sawit. Sekarang tak lagi lah Indonesia yang meneraju. Dulu kita peneraju dalam sektor seperti penghilangan barang-barang elektrik. Sekarang kedudukan itu sedikit sebanyak dia telah beralih ke negara yang kos buruhnya lebih rendah seperti Vietnam. Jadi untuk tempoh akan datang ini kita perlu mencari satu sektor, dua sektor, tiga sektor yang boleh meletakkan kembali Malaysia sebagai peneraju di rantau ini dan mempunyai kedudukan sebagai peneraju. Having a leadership position in key sectors is very important to attract investors. Orang selalu tanya macam mana nak tarik pelabur kan? Kita tak boleh tarik pelabur kalau kita tidak dilihat ke depan dalam sektor yang orang nak datang. Dia sama macam kalau kita berniaga, kita jual nasi lemak sama dengan orang yang jual nasi lemak kat sebelah. Lama-lama, why would people go there? Terutamanya kalau yang orang lain jual tu lagi murah daripada kita. So itu keadaan yang kita berada sekarang. Sebab itu tumpuan kita salah satunya ialah untuk meletakkan Malaysia sebagai negara peneraju di rantau ini dalam peralihan tenaga, energy transition. Dan itu satu kesukaran utama saya sebagai Menteri Ekonomi, kerana untuk memaklumkan kepada industri dan rakyat bagaimana peralihan tenaga ini sebenarnya cukup penting kepada ekonomi negara kita di masa depan. Pertama, kerana sektor peralihan tenaga ini adalah sektor yang mendapat paling banyak pelaburan di seluruh dunia dalam tempoh 2 tahun yang lepas. 2 tahun sejak kebelakangan ini, pelaburan dalam dunia ini bukan dulu orang kata dalam tech lah. Semua pergi kepada syarikat tech semua kan, digital dan tech. Sejak 2 tahun yang lepas, pelaburan yang paling besar sebenarnya adalah dalam sektor peralihan tenaga. Sektor peralihan tenaga ini ialah bermakna aktiviti-aktiviti ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan tenaga kita daripada yang bergantung dari fosil kepada tenaga bukan fosil dan boleh baru. Sebab itu solar penting. Sebab itu biomass contohnya penting. Sebab itu meletakkan Malaysia sebagai pusat penjanaan tenaga boleh baru supaya boleh dieksport ke negara luar juga penting. Satu lagi pentingnya peralihan tenaga ini ialah kerana pelabur-pelabur antarabangsa dan syarikat-syarikat besar di seluruh dunia perlu mematuhi peraturan dan komitmen mereka kepada peralihan tenaga. Kalau mereka tak patuhi, maka mereka akan dihukum oleh pelabur, pemegang-pemegang saham. Saham mereka akan turun. Jadi mereka kena buktikan contohnya tenaga elektrik yang mereka pakai adalah daripada tenaga boleh baru. Proses yang mereka ada menepati peraturan-peraturan tertentu. Jadi pelabur-pelabur hanya berminat pergi ke negara-negara yang mana infrastruktur dan juga pelan peralihan tenaga mereka, negara itu adalah lebih baik daripada negara-negara lain. Jadi sebab itu bila kerajaan persekutuan
memberi penekanan sepenuhnya kepada peralihan tenaga, dia sebenarnya bukan soal nak suruh orang pakai solar. Dia sebenarnya untuk meletakkan Malaysia sebagai peneraju peralihan tenaga di rantau ini yang akan ada kesan yang besar kepada kedudukan ekonomi kita, kerana itu akan melonjakkan balik Malaysia sebagai pusat pelaburan baru di rantau ini. Dalam bidang-bidang lain kita kalau di rantau ini kita sudah ada negara-negara yang mungkin ke depan. Dalam sektor perkhidmatan, kewangan, teknologi, Singapura lebih ke depan. Dalam beberapa sektor lain yang melibatkan sumber mineral, Indonesia lebih ke depan. Dalam sektor pelancongan, Thailand lebih ke depan contohnya kan. Sekarang dalam sektor perkilangan, Vietnam lebih ke depan. Tapi satu-satunya sektor di rantau ini yang belum ada pemimpin atau peneraju serantau adalah peralihan tenaga. Sebahagiannya kerana ia satu bidang ekonomi yang memerlukan teknologi yang lebih tinggi. Jadi bukan semua orang boleh buat. Ya. Jadi itu sebagai contoh kenapa kerajaan menjadikan teras peralihan tenaga itu sebagai teras ekonomi yang baru. Apa maknanya kepada orang ramai dan kepada industri? Kalau di Melaka contohnya ada sektor perkilangan yang agak matang sebenarnya, sama ada dengan kehadiran syarikat-syarikat antarabangsa MNCs ataupun juga syarikat-syarikat tempatan yang menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat antarabangsa di seluruh dunia. Seperti mana syarikat antarabangsa perlu ada kepatuhan kepada peralihan tenaga dan juga kepatuhan kepada ekonomi hijau dan sebagainya, peraturan itu akan diturunkan juga kepada pembekal-pembekal. Jadi sebab itu kalau yang manufacturing sector di sini, the sooner we get our supply chain manufacturers to move closer and faster to green compliance and ESG compliance, the safer you are in the global value chain. Kalau tidak, apabila tuntutan itu makin menekan daripada pembeli-pembeli di luar negara, then you are facing more pressure, otherwise you'll be phased out by your competitors who comply to all this. Jadi sebab itu contohnya di Melaka, insya-Allah apabila infrastruktur peralihan tenaga itu mula lebih rancak selepas ini, baik yang di negeri Johor, baik di negeri-negeri lain, itu bermakna lebih banyak kandungan tenaga boleh baru itu boleh digunakan pakai oleh industri, dan itu akan menambah lagi daya saing syarikat-syarikat yang ada di sini. Satu lagi teras yang menjadi tumpuan kerajaan persekutuan juga akan ada kesan yang besar kepada negeri Melaka di masa akan datang, ialah fokus kita untuk menaikkan gaji pekerja. Sebelum ini satu-satunya dasar yang ada di peringkat persekutuan ialah dasar gaji minima. Cuma dasar gaji minima ini tumpuan dia hanyalah kepada pekerja kurang kemahiran yang paling bawah. Bila ditetapkan 1,500 sebagai gaji minima, maka tak boleh bayar orang bawah daripada 1,500 kan. Dasar gaji minima ini telah berlangsung lebih kurang 10 tahun. Ada beberapa perkara yang kita lihat yang perlu diperhalusi. Contohnya, kalau di negara lain apabila gaji minima diperkenalkan, gaji yang untuk pekerja berkemahiran, sama ada graduan dan yang ada sijil dan berkemahiran, selalunya dia akan anjak ke atas. Kerana kalau dah gaji paling
floor salary tu di bawah 1,500, yang lain tu akan anjak ke atas lah, dan itu secara makronya akan menaikkan gaji pekerja. Di Malaysia ni kita tengok setakat ini kita masih lagi ada masalah lah, kerana data tu tak konklusif, tetapi kita boleh nampak sebenarnya kebelakang 10 tahun berturut-turut lah, sebenarnya ada trend, ada pola yang mana gaji pekerja berkemahiran ataupun graduan itu dia sebenarnya makin menurun. Dan sebahagian sebabnya ialah kerana gaji minima itu digunakan sebagai gaji rujukan. Asalkan atas gaji minima dan okeylah. Sebab itu kita sekarang ada juga keadaan yang mana gaji graduan 1,800, 1,900. Dulu gaji 15 tahun lepas 1,400, 1,500. Lepas 15 tahun dia jadi 1,800. Sebahagiannya ialah kerana gaji minima itu digunakan sebagai reference point. Ni dah kira okey lah ni, sebab ni gaji minima 1,500. I'm paying you above minimum wage. That's not the concept of minimum wage lah. Tapi kita kena ambil kira bahawa dasar yang dibuat itu, kalau kesannya begitu, maka kerajaan perlu tengok macam mana cara lain untuk kita memastikan ada anjakan gaji kepada pekerja bergraduan dan juga pekerja berkemahiran. Sebab itu perbincangan awal itu sudah pun bermula untuk kita lihat bagaimana kita ingin membangunkan dasar gaji progresif ataupun progressive wage model. Dan progressive wage model ni maksudnya perancangan secara terperinci oleh kerajaan, swasta dan pekerja untuk memastikan gaji itu meningkat secara berterusan sehingga sampai ke satu sasaran yang telah ditetapkan dalam tempoh tertentu. Perkara ini akan dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Negara, kerajaan akan bincangkan. Harapan kita, saya yakin sebenarnya kita bergerak ke arah itu. Yang kita perlu perhalusi ialah bagaimana kaedah dan berapa luas kita nak laksanakan itu, kerana kenaikan gaji ini akan ditanggung oleh semua. Kerajaan pun kena tanggung, swasta pun kena tanggung, kan? Cuma kalau itu berjaya dilakukan, saya ingat dia akan berlaku secara berfasa, dia tak akan berlaku serta-merta untuk semua. Hasilnya selepas 5 tahun akan datang ialah paras gaji purata rakyat kita akan naik. Dan bila paras gaji purata ini akan naik, sudah tentu yang akan mendapat kebaikan awalnya ialah setiap isi rumah, kerana pendapatan itu lebih tinggi. Dan bila pendapatan itu lebih tinggi, maka kuasa beli dan kuasa berbelanja itu juga lebih baik. Negeri seperti Melaka, kerana ini negeri yang menjadi tumpuan dari segi pelancongan, perkhidmatan dan sebagainya, negeri seperti Melaka akan mendapat manfaat daripada kuasa beli dan juga pendapatan isi rumah negara yang lebih tinggi. Jadi itu juga sebahagian daripada perancangan di peringkat pusat dan makro yang kita harap, walaupun itu bukan jenis macam dulu umum projek-projek besar, tapi harapan kita ialah dengan meningkatnya pendapatan isi rumah rakyat kita, itu akan bagi manfaat dan laba kepada negeri-negeri seperti Melaka yang banyak bergantung kepada sektor perkhidmatan untuk menjana ekonominya. Dan perkara ketiga yang saya ingat selalu disebut dan dilaporkan ialah keputusan kita untuk secara berfasa beralih daripada pendekatan sebelum ini yang fokusnya semata-mata kepada klasifikasi pendapatan. Kalau dapat 10,000 ke atas, dia kira T20. Antara 4,600 ke 10,000 itu adalah M40, bawah 4,600 B40. Siapa yang M40 ke atas memang terkeluar terus daripada segala
bantuan dan juga program yang kerajaan ada. Yang ada hanya B40 kan. Keadaan itu berlaku sebelum ini kerana sistem kerajaan itu masih lagi belum sampai ke peringkat yang kerajaan boleh melihat kedudukan isi rumah itu secara menyeluruh dari segi sosioekonominya. Maksudnya bukan saja tahu pendapatan, tapi tahu juga tanggungan, tapi tahu juga lokasi dia, boleh juga anggarkan berapa belanja minyak dia untuk pergi kerja. Kerana untuk menentukan sama ada sebuah keluarga itu patut dapat bantuan ataupun tidak, dia banyak perkara-perkara dan faktor-faktor lain yang perlu diambil kira, bukan semata-mata berapa gaji kan. Alhamdulillah, kita dah melepasi fasa pertama, iaitu mengumpulkan semua data ini ke dalam satu pangkalan data bersepadu. Data yang ada sekarang ini ialah data berkala. Maksudnya bulan 1, kemudian kita tengok, kemudian kita kena tunggu data seterusnya 2-3 bulan akan datang. Dan kerajaan sedang beralih ke peringkat akhir, iaitu menjelang Januari 2024. Semua data ini akan disepadukan secara real time. Maksudnya kalau ada pertukaran data di Kementerian Pendidikan, kerana Kementerian Pendidikan yang ada maklumat mengenai berapa orang anak sekolah daripada setiap keluarga, yang itu akan bertukar terus di pangkalan data utama kerajaan. Dan dengan adanya padu ini, ia membolehkan kerajaan menilai dengan lebih adil kebolehan dan kemampuan setiap isi rumah keluarga dalam menangani kos sara hidup, dan itu akan membolehkan kita mensasarkan bantuan dan subsidi dengan lebih adil. Jadi saya tahu ramai orang bising pasal subsidi orang tu tak dapat, subsidi orang ni tak dapat. We are moving towards a more comprehensive and more targeted database. Dan sebab itu saya selalu ulang soal T20, M40, B40 lepas ini tak relevan dah. Sebab ada orang yang gaji mungkin 7,000, tapi melihat kepada tanggungan dan sebagainya, kalau dia layak dapat bantuan, maka dia layak dapat bantuan. Kerana ada banyak faktor-faktor lain kan. Jadi daripada ketiga-tiga perkara ini, maknanya negara kita sedang melalui perubahan sosioekonomi yang drastik. Ini bukan sebab kajian baru, ia satu keperluan. Sebahagian daripada perubahan itu sepatutnya telah berlaku lama, tapi kita tangguhkan, kadang-kadang dia tak berjaya. Jadi segala perubahan ini perlu berlaku serentak sekarang. Dan perubahan sosioekonomi itu akan berlaku dengan drastik, bukan saja di peringkat kerajaan, tapi juga akan berlaku di peringkat masyarakat juga. Dan saya berharap supaya perubahan ini akan disambut secara positif oleh pemain industri, oleh peniaga-peniaga, oleh penggiat masyarakat. Kerana ia sesuatu perkara yang kita tak boleh elakkan. Ia akan berlaku. So the choice is not so much whether you want to be in denial. The choice is making the best out of this transition that we have to go through. Dan kita juga sedia maklum bahawa memang negara sekarang berhadapan dengan cabaran ekonomi global. Hari ini saya tiap pagi baca Bloomberg. Hari ini New Zealand diisytiharkan telah pun secara rasmi melalui kemelesatan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi dunia memang akan melalui zaman ini, kerana kitaran ekonomi ini dia berkitar. Dia setiap 10 tahun, setiap yang naik itu akan turun. And that's just hukum alam, setiap yang naik akan turun kan. Kali terakhir dunia mengalami kemelesatan ekonomi tahun 2008.
Sebelum itu tahun 1997. Sebelum itu tahun 85. Dia setiap 10 tahun tu dia akan naik, diturun, dia naik, diturun. Kerana masa ada ekonomi tengah naik, permintaan naik. Bila permintaan naik, semua orang nak buat benda yang sama. Jadi benda tu akan ada lambakan. Bila ada lambakan, orang kurang beli, dia turun balik. That's just how things are. Kan? Cuma oleh kerana tahun 2020 dan 2021 ada COVID. Jadi bila ada COVID, negara-negara di dunia ini banyaknya mengumumkan package perangsang ekonomi. Maksudnya dia mengalirkan lebih banyak wang ke dalam ekonomi. Jadi bila lebih banyak wang dalam ekonomi, sudah tentu orang lebih banyak yang berbelanja. Jadi sebab itu tahun 2021, 2020 itu tidak mengalami kemelesetan sangat kecuali tahun 2020 saja, dan itu pun sekejap saja. Tapi sudah tentu perkara itu tidak akan berterusan. Jadi maksudnya kitaran itu sudah nampak ke arah kitaran menurun, dan kita sebagai sebuah negara dagang yang besar di dunia. Ekonomi kita ialah ekonomi terbuka dan kita berdagang dengan seluruh dunia. Bila dunia mengalami kelembapan pertumbuhan ekonomi, sudah tentu itu akan ada kesan kepada kita kerana permintaan terhadap barang kita, chips, ekspor komoditi, manufacturing, semua akan juga menjadi lebih perlahan. Kan? Cuma apa kita nak buat dalam keadaan sekarang? Pandangan saya ialah sama juga kalau di syarikat-syarikat. If you manage your company, you will go up, up cycle and down cycle. Pandangan saya ialah syarikat atau negara yang paling berjaya ialah negara yang berdisiplin semasa tengah turun itu, supaya dia pandai menguruskan dan dia berdisiplin dari segi perbelanjaan, dan apa yang ada digunakan untuk berbelanja sebaik mungkin untuk membina kapasiti untuk perkara baru yang mendatangkan laba apabila cycle itu naik balik. Sebab itu kita nak gunakan fasa 2-3 tahun ini untuk mengukuhkan kedudukan fiskal kita, untuk kita menjadi peneraju dalam bidang-bidang baru yang utama, untuk kita menarik pelabur-pelabur yang faham tentang daya saing kita, supaya apabila kedudukan ekonomi dunia naik balik dalam 1-2 tahun daripada sekarang, Malaysia berada di depan. Maksudnya kedudukan kewangan kita dah baik, asas sektor-sektor penting ini pun sudah mula bertapak. Soal gaji rakyat sudah ada dasar yang boleh dilaksanakan untuk tempoh 5-10 tahun akan datang, dan itu akan memudahkan pertumbuhan ekonomi kita, untuk terutamanya untuk RMK 13 ke atas. Jadi dengan gambaran besar itu, saya akan serahkan balik kepada saudara-saudari yang hadir ini, supaya ruang yang ada lebih kurang setengah jam kita boleh manfaatkan sepenuhnya, dan ruang itu terbuka seluasnya. Boleh tanya, tapi sebaiknya tanya pasal ekonomi lah, ataupun pasal perniagaan. Mungkin ada permohonan, mungkin ada pandangan, mungkin ada masalah yang saya boleh bawa dan saya boleh rujuk dengan kementerian dan agensi-agensi pelaksana yang lain. Jadi dengan pada nota itu saya ucap terima kasih sekali lagi. Selepas ini saya buka sepenuhnya kepada soalan-soalan daripada orang ramai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.